Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita sambung lagi video kita kali ni. Cikgu nak ajar mengenai ubahan songsang. Kalau sebelum ni kita belajar ubahan langsung dan ada Y. Contohnya kalau kita ada pemboleh ubah Y dengan X, jadi kita akan tulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Jadi untuk ubahan songsang, dia tak banyak beza lah. Okey. Kita cuma perlu tambah 1 per. Okey. Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Walaupun kita masih lagi guna alfa. Okey. Ini adalah alfa ya. Okey. Kita masih lagi guna simbol alfa macam ubahan langsung, tetapi cara baca dia, cara baca dia dekat sini ada dua cara lah. Okey, ada dua cara. Yang pertama, kita boleh baca Y berubah ya, berubah secara songsang. Sebab kita belajar sekarang ni songsang, jadi cikgu terangkan dulu songsang. Okey. Dengan apa? Dengan X. Okey. Kena note lah dekat sini ini adalah berubah secara songsang. Okey, kita guna perkataan berubah secara songsang, maka kita ada hubungan antara Y dengan X. Okey. Ada satu lagi cara nak baca, iaitu dengan cara kita guna perkataan berubah secara langsung, macam kita belajar pada video sebelum ni. Okey. Jadi kita ada Y berubah secara langsung. Kenapa langsung pula cikgu? Kita kan belajar dalam topik ubahan songsang. Okey. Kita tengok dulu. Sekarang ni bila kita guna perkataan secara langsung, okey, berubah secara langsung, hubungan yang terlibat adalah 1 per X. Okey, faham tak? Bila kita sebut berubah secara langsung, macam sebelum ni lah, berubah secara langsung, Y berubah secara langsung dengan X. Jadi kalau kita ada 1 per X, Y berubah secara langsung dengan 1 per X. Okey, masih lagi berubah secara langsung. Tetapi jika kita nak baca dia sebagai songsang, berubah secara songsang, kita boleh baca hubungan antara Y dengan X. Okey, kalau berubah secara langsung, hubungan dia Y dengan 1 per X. Benda ni dua-duanya sama. Jangan risau, ini sama je. Okey. Dalam ubahan songsang dia tak ada simbol lain lah. Dia memang guna simbol alfa juga. Okey, simbol alfa iaitu simbol ini. Okey. Cuma pemboleh ubah yang kedua tu mesti 1 per pemboleh ubah tersebut. Okey, barulah kita boleh dapat ungkapan dia sebagai ubahan songsang. Okey, sama macam yang kita belajar sebelum ni, bila kita ada bentuk ubahan macam ni, kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Bila wujudnya persamaan, okey, alfa dia bertukar kepada sama dengan dan terus wujud K. Okey, Y masih kekal, 1 per X juga masih kekal. Jadi kita ada Y sama dengan K per X. Ini adalah persamaan bagi ubahan songsang. Okey, persamaan. Macam mana nak bezakan persamaan dengan ungkapan? Okey,
ataupun dengan bentuk ubahan. Bentuk ubahan yang ini dia tak ada sama dengan. Okey. Bentuk ubahan. Persamaan dia mesti ada sama dengan. Tak kisahlah kalau kita belajar sebelum-sebelum ni persamaan kuadratik lah. Okey, persamaan algebra kita ada ungkapan algebra, persamaan algebra. Apa beza dia? Mesti ada sama dengan. Okey. Jadi kita tengok ubahan songsang kita ni seperti mana dalam ubahan langsung kita ada graf yang menunjukkan hubungan itu hubungan ubahan langsung. Sama dengan ubahan songsang, okay, kita ada graf yang boleh menunjukkan ianya adalah ubahan songsang. Okey, daripada ini contoh lah ya. Okay, contoh kita ada satu data ataupun maklumat, kita ada pemboleh ubah M dan juga N. M berubah secara songsang, okay, dengan N. Jadi M berubah secara songsang dengan N. Macam mana nak tulis? 1/N. Okay. Ataupun kita boleh baca dia sebagai M berubah secara langsung dengan 1/N. Okay. Sekali lagi, M boleh baca juga dengan ubahan songsang ya. M berubah secara songsang dengan N. Alright. Okey, kedua-dua pemboleh ubah kita ada beberapa nilai. Jadi, kita boleh letakkan dalam graf. Okey, graf yang kita buat, kita tengok kepada hubungan. Jika hubungannya adalah M dengan N, okey, M berubah secara songsang dengan N, maka kita punya graf mestilah M melawan N. Okey. Jadi M duduk dekat paksi menegak, N paksi mendatar lah. Okey, mengufuk. Okey, seterusnya cikgu cuma plotkan di sini. Okey, plotkan mengikut data yang diberikan dalam jadual. Itu sahaja. Okey. Jadi, kita akan dapati ada satu curve. Okey, curve ataupun kita panggil sebagai hyperbola. Okey, lengkupkan di situ. Okey, dia bukan garis lurus. Okey, kita akan jumpa garis lurus dalam ubahan songsang ni. Okey, seperti mana kita jumpa garis lurus dalam graf ubahan langsung. Nanti kita tengok macam mana. Okey, macam yang cikgu sebut sebelum ni, ubahan songsang, okey, kita boleh baca juga sebagai ubahan langsung, kan? Okey, ubahan langsung. Cuma bila kita nak sebut ubahan langsung, okey, kita kembali ke sini, macam ni. Bila kita nak sebut ubahan langsung, secara langsung, kita kena sebut 1/, okey, 1/X ataupun 1/, pemboleh ubah yang seterusnya. Jadi dekat sini cikgu akan isikan data baru, okey, 1/N. Sebab lepas ni kita akan plot graf M melawan 1/N berdasarkan ungkapan ubahan ini. Okey, kita nak tengok macam mana kalau kita baca secara ubahan langsung tu. Okey, 1/N. Okey, jadi dekat sini kita kena kira sikit lah. Okey, so 1/N maksudnya 1 bahagi 40 lah kan. 1/40. Jadi kalau dalam bentuk perpuluhan kita akan dapat lebih sebab kita nak buat dekat graf, jadi dia lebih mudah dalam bentuk perpuluhan lah. Okey, 0.025 kita akan dapat. Okey, seterusnya 1/20 kita akan dapat 0.05. Seterusnya kita akan dapat 0.1 lah kat sini kan. Okey, 1/8 kita akan dapat 0.125,
kemudian kita akan dapat 0.2 kat sini. Okey. Jadi yang kita nak plot sekarang M melawan 1/N. Jadi cikgu dah sediakan graf, template graf ni. Okey. Jadi kita akan plot. Okey, kita akan plot sama-sama. Okey, untuk M1 1/N kita. Tengok cikgu punya paksi ya. Cikgu punya paksi yang menegak adalah M, yang mengufuk ataupun mendatar adalah 1/N. Ini yang membezakan graf kita yang kedua yang kita nak plot sekarang dengan graf yang cikgu dah plot. Okey. Okey, kita tengok sekarang. Kita plot ya, 1 dengan 0.025. Okey, di sini 2 dengan 0.5, 2. Okey, kat sini 4 dengan 0.1, 4 dengan 0.1, 5 0.125, 5. Okey, kemudian kita ada 8 dengan 0.2. Okey. Okey, jadi nampak tak graf kita mula menunjukkan mula menunjukkan bentuk dia. Okey. Bentuknya sama seperti yang kita belajar dalam video yang lepas, iaitu ubahan langsung. Okey, kalau kita ada ubahan langsung, contohnya kita ada ubahan langsung Y berubah secara langsung dengan X, maka kita punya graf Y lawan X mesti melalui asalan dan dia adalah garis lurus. Okey. Jadi faham tak bila cikgu kata untuk ubahan songsang ni dia masih menggunakan alfa, okey. Simbol alfa yang sama macam ubahan langsung sebelum ni, dan dia boleh baca dengan dua cara. Okey. Yang kita kata boleh baca dengan cara berubah secara langsung dengan 1/X tu, inilah maksud cikgu. Sebab kita boleh buktikan. Okey, cikgu tunjuk ya. Okey, graf ini, graf M melawan 1/N sama dengan graf ini. Okey, graf ini Y lawan X. Ini Y lawan X berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan X. Ini M dengan 1/N. Dia berubah secara langsung tetapi dengan 1/N. Okey. Kalau kita nak plot graf M melawan N sahaja, bukan 1/N, kita akan dapat satu curve line. Okey, curve line ataupun kita panggil dia sebagai lengkuk ataupun kita panggil sebagai hyperbola. Okey. Jadi, dari situ kita tahu bagi satu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Okey, boleh ditulis sebagai Y alfa 1/X. Okey, untuk ubahan songsang mesti 1/, boleh ubah tersebut. Okey, seterusnya dalam bentuk persamaan mesti ada sama dengan, mesti ada K. Okey, sama je K adalah pemala. Okey, ni yang cikgu dah sebutlah sebelum ni. Bila 1/X, okey, X tu tak bolehlah jadi kosong kan. Tak boleh 0, sebab kalau 0 nanti dia tak valid lah. Dua contoh ini kita tengok melibatkan ubahan secara songsang. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Tulis persamaan. Dia nak kita tulis persamaan. Okey, ingat bila dia sebut persamaan mesti kena ada sama dengan. Okey, yang menghubungkan P dengan Q. Maksudnya P sama dengan apa-apa Q. Macam tu. Okey,
Jadi first kali kita kena buat adalah yang pertama sekali kita buat hubungan dia. P berubah secara songsang dengan Q. Jadi 1/Q. Okey. Tulis persamaan. Okey, daripada sini kita boleh tukar bentuk ubahan menjadi persamaan. Okey. Kemudian kita perlu cari K. Okey, bila kita cari K, kita akan dapat macam ini. Okey, seterusnya masukkan sahaja nilai dia. Okey, kemudian kita akan dapat 8 darab 4. Okey, jadi K kita adalah 32. Kemudian nak buat apa? Masukkan, jangan lupa masukkan semula, ganti K ni dalam persamaan. Persamaan hubungan secara songsang ini. Hubungan secara songsang, berubah secara songsang kan. Okey, jadi kita akan dapat jawapan kita. P sama dengan 32/Q. Okey, jadi itu sahaja. Okey, seterusnya kita akan tengok kita punya soalan yang kedua ni. Okey, soalan ni adalah diberi N berubah secara songsang dengan V. Okey, dan punca kuasa U. Okey, tulis persamaan. Sama juga macam soalan sebelum ni, dia nak kita tulis persamaan. Bila persamaan mesti ada sama dengan. Okey, yang menghubungkan N dengan V, apa-apa V dan punca kuasa U. Okey, belum buat lagi pun kita dah dapat agak macam mana jawapan kita nanti kan. Macam itulah caranya. Okey, yang pertama kita buat hubungan dia. Okey, ubahan songsang N berubah secara songsang. Bila secara songsang, terus buat 1/. Macam tu. Okey, dia kena tengah-tengah. Okey, 1/V berubah secara songsang dengan V dan punca kuasa U. Punca kuasa U. Okey, seterusnya kita buatlah dalam bentuk persamaan V. Okey, lepas tu kita nak cari K dulu kan. Kita akan masukkan lepas ni. Kita akan masukkan nilai-nilai N, V dan juga U. Okey, jadi kat sini kita ada N, V, punca kuasa U. Ini semua darab. Okey, jangan keliru pula. Tak faham lah cikgu kenapa ni. Semua darab je sebenarnya. Kan dia duduk sebelah-sebelah kan. Okey, V 3, punca kuasa U. Alright, jadi kita akan dapat, kira ya, kita akan dapat 36. Seterusnya nak buat apa? Jangan lupa masukkan semula dalam persamaan. Okey, maka persamaan kita N sama dengan 36 V U. Okey, jadi kelas itu saja untuk ubahan songsang. Terima kasih.